大家平安。Shalom saudara-saudari semuanya. 今天晚上，当我们聚在一起赞美敬拜上帝的时候， Malam hari ini di saat kita bersama-sama menyanyi bermuji Tuhan, 我感受到那么的荣耀，那么的美丽。 saya merasa kemuliaan yang begitu luar biasa dan merasa semuanya begitu indah. 感谢神在我们当中。 Kita bersyukur Tuhan beserta dengan kita di tengah-tengah kita. 今天晚上我们要一起来思考一个题目， Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, 靠着圣灵祷告。 yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. 我要先以一个见证来开始。 Saya akan memulai dengan sebuah kesaksian. 在20世纪中期，有一对美国夫妇到非洲去做宣教。 Di pertengahan abad ke-20, ada sepasang suami istri di Amerika melakukan perjalanan misionaris ke Afrika. 那么他们在非洲开了诊所，然后也在那边建立教会。 Mereka di Afrika mendirikan klinik dan juga mendirikan gereja. 他们也常常在那边去帮助有需要的人。 Dan mereka juga membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. 那有一天晚上呢，突然间在村子里面有一个妇人， Suatu malam di kampung itu ada seorang wanita. 那这位妇人她突然间出大血， Dan wanita itu mengalami pendarahan yang luar biasa. 所以她很需要有人帮助她。 Dan dia memerlukan pertolongan dengan 那 segera. 么这位宣教士的太太就马上的救她。 Dan istri dari misionaris ini segera memberikan pertolongan. 但是她知道呢，如果没有这个更多的药品与资源呢，这个妇人的性命实在难保。 Tetapi jika tidak ada obat yang diperlukan dan juga tidak ada bantuan dari yang lainnya, maka nyawa dari perempuan ini mungkin akan terancam. 那怎么办呢？这位宣教士他那天晚上他也不会因着这样的事情就感到惊慌。 Jadi apa yang bisa dia lakukan di malam itu mengalami hal seperti ini, dia juga tidak panik. 虽然他自己不知道该做什么，但是他就是做了一个很重要的事情，就是他跪下来祷告。 Walaupun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, tetapi dia melakukan satu hal, yaitu dia berlutut dan berdoa. 那么他祷告的时候，他也不是用那种很好、很美丽的词来祷告， Dan di saat berdoa, dia juga tidak menggunakan kata-kata yang sangat indah. 他很简单的说了几句话。 Dengan sederhana dia mengatakan beberapa 他说：“主，我 kalimat. 不知道这位妇人能够撑多久， Dia mengatakan, ya Tuhan, saya tidak tahu wanita ini bisa bertahan berapa lama, 但是你知道她的需要。 tapi Engkau mengetahui kebutuhannya. ”他说：“圣灵啊，求你为她祷告， Dia mengatakan, Roh Kudus, kiranya Engkau yang berdoa bagi dia. 我愿意和你一起呼求祷告。” Saya mau bersama dengan Engkau sama-sama untuk berdoa bagi dia. 然后他就心里很平静，坐下来。 Kemudian hatinya penuh dengan kedamaian dan dia duduk. 他感到心里有一种很难形容的平安。 Dan di dalam hati ini ada satu kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. 他就是这样把这位妇人交在神的手中。 Dengan begitu dia menyerahkan wanita ini di tangan Tuhan. 几天之后呢，异乡原本预计要延迟几周的才能够到达的医疗物资到了。 Dan keesokan harinya, obat yang seharusnya telat untuk dikirimkan ternyata sampai. 他拿到手中的时候呢，他就打开，正好在这个箱子里面有一种止血的药。 Dan dia membuka paket yang dia terima itu, dan di dalamnya ternyata ada obat yang diperlukannya, yaitu obat yang bisa menghentikan pendarahan. 所以他就用这个止血药来医治这个妇人。 Dan dengan obat tersebut dia menyembuhkan wanita tersebut. 很奇妙，这位妇人就渐渐的康复起来。 Dan sangat mujizat sekali, wanita ini pelan-pelan mulai sembuh. 因为他经历了这样的神的帮助，他就带领他的家族来相信主耶稣。 Dan karena dia mengalami pertolongan dari Tuhan seperti ini, maka dia membawa keluarga dia juga untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，刚才那位宣教士的太太，她祷告的时候，虽然她是不知道要做什么， Saudara-saudari, istri dari misionaris tersebut, di saat dia ingin berdoa, dia tidak tahu harus berdoa bagaimana. 但是我们注意，她很有信心的祷告。 Tapi kita bisa melihat bahwa dia berdoa dengan sangat beriman. 她不是靠自己，
Dia bukan berdasarkan kekuatan sendiri, 他是依靠圣灵动工， dia bersandar pada kuasa dari Roh Kudus. 他自己没有答案， Dia sendiri tidak mempunyai jawaban. 他只能够做他应该做的事情来帮助这个流大血的妇人。 Dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk menghentikan pendarahan dari wanita tersebut. 然后他祷告的时候，求圣灵求你也为他祷告，我和你一起为这位妇人祷告。 Kemudian di saat dia berdoa, dia mengatakan dia akan berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus. 那么结果呢，就带来这么荣耀的果效，荣耀神的果效。 Dan kita bisa melihat hasilnya sangat memuliakan Tuhan. 圣灵不只是救了这位妇人的性命， Roh Kudus bukan hanya menyelamatkan nyawa dari perempuan ini, 还使用这位妇人带领她的家族、她的家人来相信主耶稣。 dan juga melalui perempuan ini membawa keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，我们今天的经文是取自以弗所书第6章18节。 Saudara-saudari, malam hari ini nas Alkitab kita ambil dari Efesus pasal 6 ayat ke-18. 我们一起来读好不好？ Mari kita sama-sama 先用中 membacanya. 文的来念，1、2、3，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。 Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 那么今天呢，我要和大家一起来解答3个问题。 Nah, malam hari ini kita akan sama-sama menjawab 3 pertanyaan. 靠着圣灵祷告的意思是什么？ Apa artinya berdoa di dalam Roh Kudus? 第二个问题是，为什么我们要靠着圣灵祷告？ Dan pertanyaan kedua adalah mengapa kita harus berdoa di dalam Roh Kudus? 第三，我们如何靠圣灵祷告？ Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita berdoa di dalam Roh Kudus? 那么什么是靠圣灵祷告呢？ Apa yang dimaksud dengan berdoa di dalam Roh Kudus? 其实，当我们信主之后，圣灵就住在我们的内心里面，对不对？ Sebenarnya di saat kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri 那 kita. 么圣灵既然已经在我们里面，我们就要学习怎么样来聆听他、依靠他。 Jika Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, maka kita harus mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. 所以，靠着圣灵祷告的意思是说，我们要去体会到圣灵的引导。 Jadi, berdoa di dalam Roh Kudus itu artinya adalah kita harus bisa mengetahui pimpinan dari Roh Kudus. 那这位在我们里面的圣灵如何感动我们、带领我们？ Yaitu bagaimana Roh Kudus menggerakkan kita, memimpin kita. 我们来到神面前的时候，不是匆匆忙忙的自己一直的讲自己所要讲的话，自己所要祷告的事情。 Di saat kita berdoa, kita bukan dengan cepat-cepat ingin mengutarakan apa yang kita ingin katakan kepada Tuhan. 我们乃是要好好的在神面前怎么样安静，然后求圣灵来引导我们。 Kita juga harus belajar bagaimana berdiam di hadapan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus yang memimpin kita. 请问你们平常祷告的时候，来到神面前，你们的态度是怎么样？是不是一开始就自己一直讲话讲不停？ Numpang tanya bagaimana di saat Anda berdoa kepada Tuhan? Apakah begitu mulai berdoa, langsung kita terus berbicara tidak berhenti-henti? 我的问题是，祷告是我们一个人在说话，还是跟神在交通呢？ Yang ingin saya tanyakan adalah di saat kita berdoa, apakah kita terus berkata-kata, berbicara kepada Tuhan, atau kita berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan? 是单方面或者是双方面的说话？ Ataukah itu ada suatu komunikasi satu arah atau dua arah? 应该是单方面还是双方面？ Yang benar adalah satu arah atau dua arah? 双方面嘛，对不对？ Yang benar adalah harus dua arah. 如果我跟你说话，我一直讲话不听你说话，可以不可以啊？ Jika saya berbicara dengan Anda dan saya terus berbicara dan Anda tidak mengucapkan apa-apa, apakah itu boleh? 可以吗？如果一个人在说话，不准对方说话，那是表示什么？ Jika kita terus berdoa dan tidak membiarkan pihak yang lain berdoa, itu artinya apa? 你要听我的， Yang artinya adalah kamu harus mendengarkan saya. 我不在乎你在想什么，你要说什么，最主要你听我的，按照我的话去做就是了。 Saya tidak peduli apa yang kamu inginkan, kamu mau, yang penting ikuti apa yang saya mau.
所以我们在神面前祷告的时候，其实不是我们自己一个人一直说话说不停。 Oleh karena itu, di saat kita berdoa kepada Tuhan, bukan kita terus berbicara tidak henti-hentinya. 有时候我们也需要安静聆听，去 Kadang-kadang 感受。 kadang-kadang kita harus berdiam diri untuk mendengar dan merasakan. 让圣灵在我们里面能够发挥它的作用，如何引导我们去祷告。 Agar Roh Kudus bisa bekerja di dalam diri kita dan memimpin kita untuk berdoa. 阿门。 Amin. 这就是靠着圣灵祷告。 Ini adalah berdoa di dalam Roh Kudus. 那么为什么我们要靠着圣灵祷告呢？ Nah, mengapa kita harus berdoa di dalam Roh Kudus? 第一呢，因为圣经告诉我们，圣灵本来就会帮助我们祷告。 Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan membantu kita di dalam berdoa. 我们一起来读这个罗马书第8章26节， Mari kita sama-sama membaca Roma pasal 8 ayat 26. 请况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 我不知道你们有没有经历说，不知道要祷告什么。 Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami di saat berdoa tidak tahu harus berkata apa-apa. 有吗？ Pernah mengalami seperti itu? 更特别是我们越想按照神的旨意祷告的时候，越不懂该怎么祷告。 Terutama di saat kita berpikir kita ingin berdoa sesuai kehendak Tuhan, tetapi semakin begitu semakin kita tidak tahu harus berdoa bagaimana. 有没有这样的经历呀、有没有 Apakah ada pengalaman seperti ini? 有吗？有。 Ada? 我自己也是有这样的经历。 Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. 以前呢，只在乎我要祷告什么，我就一直祷告，一直求，祷告很长。 Dulu saya hanya peduli pada apa yang saya inginkan, sehingga saya berdoa mengucapkan kata-kata dengan panjang sekali. 但是当我越思考要明白神的旨意如何祷告的时候，很多时候是安静不祷告的，只是在神面前静静的求神带领该为什么事情祷告。 Tetapi kadang-kadang di saat saya ingin berdoa menurut kehendak Tuhan, saya hanya berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang memimpin saya untuk berdoa apa yang Tuhan ingin saya doakan. 那么圣灵他自己在我们这样的情况之下，他会帮助我们为我们祷告。 Dan di dalam kondisi seperti ini, Roh Kudus akan membantu kita untuk berdoa. 那么在我们这样与神相处的时候，我们安静的时候，不知道该祷告什么的时候呢，我们就要求神带领我们，让我们明白该为什么祷告。 Dan di saat seperti itu, di saat kita tidak tahu harus berdoa apa, kita harus membiarkan Tuhan yang memimpin kita agar kita mengetahui apa yang Tuhan ingin kita doakan. 当我们安静的时候，有时候想到我们还没有信主的朋友啊，就为他祷告了。 Nah, kadang-kadang di saat kita berdiam diri, di saat berdoa, kita teringat teman kita yang belum percaya pada Tuhan, maka kita akan berdoa syafaat bagi dia. 哦，想到我们教会里面有些同工可能有一些的误会，想到就为他们祷告了。 Nah, kadang-kadang kita mengingat pada jemaat di gereja, maka kita akan berdoa bagi mereka. 但是我们是在祷告的状态当中，我们的心真的是在寻求神的面，求神带领。 Dan di saat sikap berdoa itulah hati kita mencari kehendak Tuhan, biarkan Tuhan yang memimpin kita. 我们是靠着自己的肉体情欲祷告，还是靠着圣灵呢？ Kita berdoa berdasarkan kedagingan kita ataukah berdasarkan Roh Kudus? 如果我们只是向神祷告我们自己所要的一切，那就是靠着我们自己的肉体祷告。 Jika kita berdoa hanya mengucapkan apa yang kita inginkan, maka kita berdoa dengan kedagingan kita. 但是如果我们开始也学习操练，去体会神到底要我们祷告什么，按照他的旨意祷告的时候，我们就会更多的安静，让圣灵来带领我们。 Jika kita ingin berdoa menurut di dalam Roh Kudus dan berdoa apa yang Tuhan inginkan, maka biasanya kita akan lebih banyak berdiam diri di dalam berdoa dan membiarkan Tuhan yang memimpin apa yang ingin kita doakan. 阿门。 Amin. 为什么我们要靠着圣灵祷告？第二，因为圣灵会使我们的祷告对准神的心意。 Alasan yang kedua adalah karena Roh Kudus akan menyelaraskan doa kita dengan kehendak Allah. 我们来读罗马书第8章27节，监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari, 所以我们可以明白，其实祷告呢，不只是求神成就我们自己所要的一切， sebenarnya berdoa itu bukan hanya memohon Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita inginkan, 而是要求神帮助我们能够明白他的旨意，而且给我们力量去顺服。 tetapi adalah mencari kehendak Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa taat pada kehendak Allah. 阿门。 Amin. 为什么我们要靠着圣灵祷告？第三， Alasan yang ketiga adalah 在加拉太书第4章第6节记载：你们既为儿子，神就差他儿子的灵进你们的心，呼叫阿巴父。 di Galatia pasal 4 ayat ke-6 dicatat, nah karena kamu adalah anak, maka Allah telah menurun roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. 那么，当我们靠着圣灵祷告的时候，这个圣灵在我们里面就会激发我们的那种祷告热情。 Dan di saat kita berdoa di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita semangat untuk berdoa. 为什么呢？因为圣灵将会让我们确信自己是神的儿子，我们可以与他无所不谈。 Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita bisa mengutarakan apapun kepada Tuhan. 我们越靠圣灵祷告的时候，我们就会更有那种渴望。 Di saat kita berdoa di dalam Roh Kudus, kita akan mempunyai hati yang demikian. 渴望什么？ Hati yang bagaimana? Kerinduan. Ya. Kerinduan yang bagaimana? 为什么渴望呢？ Kerinduan yang bagaimana? 我们会渴望能够花更多的时间来亲近神，向神祷告。 Kita akan mempunyai kerinduan untuk mempunyai lebih banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan dan berdoa. 那所以我们要开始来操练如何每天靠着圣灵在神面前来祷告。 Oleh karena itu kita harus selalu melatih diri untuk bagaimana berdoa di dalam Roh Kudus. 那么接下来要跟大家分享很实际的问题，就是说我们如何靠着圣灵祷告。 Yang selanjutnya kita akan berbicara hal yang sangat praktis, yaitu bagaimana kita berdoa di dalam Roh Kudus. 第一，我们来到神面前的时候，应该是好好的安静自己，不要太快的跟神说很多。 Yang pertama adalah di saat kita berdoa, kita harus menenangkan diri dan jangan langsung banyak berbicara. 我们求圣灵带领我们，让我们可以按照神的旨意来祷告。 Kita meminta Roh Kudus yang memimpin kita agar kita bisa berdoa menurut kehendak Tuhan. 暂时把我们自己的思想、自己的所想要的东西放在一边。 Untuk sementara kita meletakkan apa yang kita inginkan di samping. 我们要先求神的国和神的义，所以我们要求神引导我们。 Kita harus mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya dahulu. Oleh karena itu kita harus mencari pimpinannya. 那么在整个过程里面，我们也可以读圣经，让神的话来告诉我们，让我们明白神的旨意是什么。 Kita juga bisa membaca Alkitab dan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. 所以整个祷告的观念，我们要再一次的调整。整个祷告的观念不是说我们一定要一直向神说话，不是这样的。 Kita harus merubah konsep berdoa kita, yaitu di dalam berdoa bukan kita harus terus berbicara mengutarakan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. 我们也要安静听神要对我们说什么。 Kita juga harus berdiam diri dan mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. 这才是叫做交通沟通，是双方面的、双向的。 Inilah yang artinya adalah komunikasi dua arah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要好好的在神面前多花一点时间聆听神的话语。 Oleh karena itu saudara-saudari kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们也可以在神面前表达出我们的软弱，我们的这个问题。 Di dalam berdoa kita juga bisa mengutarakan kelemahan kita, permasalahan kita. 然后求神带领我们该如何去处理解决。 Dan meminta Tuhan memimpin kita bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan kita. 总之呢，我们就是要讲也要听。 Intinya adalah kita
kita harus berbicara pada Tuhan dan juga harus mendengarkan Tuhan. 那么我们圣灵有时候会提醒我们，让我们按照圣经的记载经文来祷告。 Dan selanjutnya kadang-kadang Roh Kudus juga akan menggerakkan hati kita untuk berdoa berdasarkan ayat-ayat Alkitab. 阿门。 Amin. 有没有这样的经历啊？ Pernah ada pengalaman seperti ini? 比如说我们正在面对问题的时候，圣灵就提醒我们有关诗篇23篇。 Misalnya di saat kita menghadapi permasalahan, maka Roh Kudus akan mengingatkan ayat Mazmur pasal 23. 然后我们就开始祷告了，主啊，你说你是我的牧者，我必不致缺乏。 Dan kita mulai berdoa, ya Tuhan, Engkau mengatakan bahwa Engkau adalah gembalaku dan saya tidak akan kekurangan. 求你今天就牧养我，供应我的需要。 Kiranya Engkau yang mencukupkan kebutuhan saya. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Oleh karena itu 所以 saudara-saudari, 靠着圣灵祷告，就是我们要预备我们的心，安静聆听、体会神要我们祷告什么。 berdoa di dalam Roh Kudus adalah kita harus menenangkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita doakan. 不需要想我应该用什么句子来祷告比较好啊，比较美丽啊，听起来比较哇，你很会祷告。 Kita tidak perlu memikirkan struktur kalimat dan bagaimana supaya doa saya terlihat begitu indah dan orang lain mengatakan bahwa saya begitu pandai untuk berdoa. 神不用这一套的， Tuhan tidak perlu itu. 这一套只是讲给人听的。 Ini hanya untuk ditunjukkan pada orang lain. 当你听到我祷告的词用得很好、很美的时候，你就会很佩服。 Jika kita berdoa dengan kata-kata yang baik dan indah, mungkin Anda akan kagum pada saya. 哇，他知道很多圣经的知识，他的神学很好。 Mungkin Anda akan mengatakan, oh dia mempunyai pengetahuan Alkitab yang baik, dia mempunyai pengetahuan teologi yang luas. 这些都是讲给人听的。 Ini hanya untuk ditunjukkan pada 在 orang 神的 lain. 面前，他更不在乎我们用的字美不美，怎么字。 Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak memperdulikan kata-kata yang kita gunakan indah atau tidak. 神要的是我们真诚的如何来跟他说话。 Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana hati kita dengan tulus berbicara kepada Dia. 当然，我不是说我们不可以用比较好的字来祷告哈。 Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang indah untuk berdoa. 尤其是在带领众人祷告的时候，因为人也要听嘛，对不对？ Terutama di saat memimpin jemaat di dalam berdoa, karena jemaat juga harus mendengarkan doa tersebut. 如果我们表达不清楚，弟兄姐妹听不清楚，他们也不能跟我们说阿门。 Jika doa yang kita bacakan atau kita doakan tidak jelas, maka jemaat juga tidak bisa merespon terhadap doa tersebut. 我的意思是说，当我们自己个人和神交通的时候，我们可以很坦诚的，什么都可以说，不需要想应该用什么句子来祷告，不需要。 Yang saya maksudkan adalah di saat doa pribadi kita dengan Tuhan, kita bisa mengutarakan dengan kata-kata yang bagaimanapun juga kepada Tuhan. 所以亲爱的弟兄姐妹，今天晚上我们就是学这样的一个功课，就是如何靠着圣灵来祷告。 Saudara-saudari, oleh karena itu malam hari ini kita belajar bagaimana untuk bisa berdoa di dalam Roh Kudus. 这不是说我们要就能够，这需要我们不断的操练。 Ini bukan begitu kita mau maka bisa kita lakukan. Kita perlu melatihnya. 因为我们最容易看到、最容易听到的就是自己所想、自己所要的事情。 Karena yang sering kita lihat, kita pikirkan adalah hal-hal yang kita inginkan. 我们要去体会神的心意，那可不容易，需要我们多花一点时间，多安静，寻求神的面。 Jika kita ingin mengetahui kehendak hati Tuhan, maka kita perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk dekat dengan Dia, mencari kehendaknya. 所以我希望今天晚上呢，我们学了这样的一个主题，我们在生活里面就要好好的操练自己，靠着圣灵祷告。 Oleh karena itu malam hari ini melalui tema renungan pada malam hari ini, saya berharap kita bisa melatih diri untuk berdoa di dalam Roh Kudus. 让我们一起操练，然后经历靠着圣灵祷告的好处。 Kiranya kita bisa terus melatih diri dan kita bisa merasakan manfaat dari berdoa di dalam Roh Kudus. 阿门。 Amin. 一起祷告。 Mari kita berdoa.
亲爱的主，我们感谢你，今天晚上让我们学习这样的题目，就是靠着圣灵祷告。虽然对我们很多人来说，靠着圣灵祷告听起来好像是很陌生，因为我们也很少有这样的经验。但是我们愿意学习圣经教导我们如何靠着圣灵祷告，为许多的事情祷告，为圣徒祷告，为教会的事工祷告。主啊，我们就是求你自己来帮助，好让我们能够操练自己，过着一个靠圣灵祷告的生活。谢谢主，垂听祷告，奉耶稣名，阿门。